Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada ahli Jumaat yang datang sembahyang hari ini supaya kita takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh takutnya. Takut dengan perasaan di dalam jiwa kita. Kalau kita berdosa, kita akan diazab. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang berdosa, dia akan diazab, dan azab Allah sangat pedih. Maka tentu sekali kita, semua manusia akan berdosa. Kita banyak dosa. Oleh itu istighfar banyak-banyak dan takut banyak-banyak kepada Allah. Barulah kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita akan lulus dari api neraka insya-Allah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, hari ini 22 Syawal. Berartinya ada lagi 8 ataupun 8 hari habis Syawal. Oleh itu saya seru kepada muslimin dan semua muslimin yang datang hari ini, siapa yang tak tunai lagi sunnah puasa ni hari dalam Syawal, maka ada lagi peluang untuk kita berpuasa supaya memenuhkan ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat-cepatlah kita puasa hingga sampai cukup 6 hari. Sitam min Syawal. Dan kalau kita puasa 6 hari daripada Syawal, insya-Allah ganjaran pahala kita seolah-olah kita cukup setahun. Minad dahri, daripada setahun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, satu lagi, bulan Syawal, pada Syawal tak berapa bulan pula kita temu dengan Zulhijjah. Zulhijjah iaitu satu perintah Allah kepada setiap orang Islam supaya tunaikan fardu haji. Oleh itu kita azam, bagi siapa yang tidak tunaikan fardu haji, kita pasti azam satu kali dalam hidup. Seumur hidup kita ni, sekali kita kena buat haji. Dan banyak orang-orang Islam semenjak daripada Ramadan, Syawal, Zulkaidah berduyun-duyun menuju ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan fardu haji, untuk berdoa di padang Arafah. Sebesar-besar hari dalam setahun, iaitu hari Arafah. Kalau sebesar-besar malam dalam setahun, malam Lailatul Qadar yang kita telah lalu di bulan Ramadan, tapi sebesar-besar hari di siang hari, iaitu hari Arafah. Oleh itu, satu kali dalam hidup kita akan pergi berdiri di padang Arafah bersama-sama dengan sekumpulan manusia seluruh dunia menuju ke padang Arafah untuk menunaikan fardu haji. Oleh itu, munasabah dengan Syawal dan kita akan bertemu dengan haji, saya akan mengingat kembali munasabah dengan khutbah hari ini. Saya ambilkan satu cerita pampin-paipin makong haj yang telah dicontohi atau yang ditauladani mula-mulanya daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dua beranak. Cerita yang panjang yang diceritakan oleh ulama-ulama ataupun sedikit saja dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang mana Ibrahim seorang nabi sebagai bapa, abaunal awwalun, bapa bagi yang menganut agama Islam. Abina Ibrahim, millata abina Ibrahim. Dan sentiasa kita dalam semaya 5 waktu sehari semalam ni, kita sentiasa menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di mana ali Ibrahim, keturunan Ibrahim hingga pecah kepada Banu Arab dan Banu An-Nasara Al-Yahud, dan sampai kepada kita penganut daripada contoh ataupun millah Ibrahim, termasuknya golongan kita semua yang menjadi orang Islam yang panggil ummatud dakwah sampai kepada hari kiamat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita mulakan setelah Nabi Ibrahim bertentang dengan Raja Namrud. Namrud
paksa bala tenteranya supaya bakar Ibrahim dengan api yang sangat besar. Katanya 7 hari 7 malam api tak padam lagi. Kayu yang banyak begitu lalu. Maka campak Nabi Ibrahim masuk dalam api. Tapi dengan perintah Allah, api tak memberi kesan kepada Nabi Ibrahim. Hingga sampai kepada orang ramai yang menunggu tengok itu kembali habis. Hingga sampai kelamaannya, bara pun dah habis. Maka berjalanlah Ibrahim keluar daripada bara api itu dan berpindah daripada Babilonia. Setengah daripadanya kata di negeri itu ialah Babylon. Maka setelah itu Ibrahim berpindah pergi kepada Palestin. Hidup Nabi Ibrahim di Palestin bersama dengan isterinya Siti Sarah. Satu hari, lama kelamaan Ibrahim dan Siti Sarah tidak dapat anak, tidak ada anak. Maka syurlah Siti Sarah supaya Ibrahim kahwin pula dengan seorang perempuan, supaya mudah-mudahan Allah memberi anak sebagai zuriat, keturunan. Hidupnya ialah membela kambing. Dengan membelaan kambing itu banyak juga di keluarga Ibrahim dengan Siti Sarah ada seorang wanita yang menjadi pembantu rumah. Kundrab Chai Naiban Kong Ibrahim. Siti Sarah melihat seorang perempuan ini nampaknya berjuruh dan juga mukminah, maka tawarnya Siti Sarah supaya ambil Siti Hajar namanya menjadi isteri yang kedua. Dan berdoa mudah-mudahan Ibrahim dan Siti Hajar akan memberi anak kepadanya pula. Maka kawinlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Lama kelamaan Allah memberi permintaan Ibrahim dan Siti Sarah dan mentiupkan supaya Siti Hajar mengandung. Maka mengandung, akhirnya dapat anak. Maka Siti Hajar pun dapat anak dan anak lelaki dinamakan Ismail, yang menjadi Nabi Ismail akhirnya. Setelah itu, seorang Nabi yang tua, Ibrahim orang yang tua, dapat isteri mudanya Siti Hajar dan baru saja dapat anaknya Ismail. Maka kesukaan, keserenakan dalam keluarganya itu sentiasa hidup bersukaria atau berserenok dengan Hajar dan Ismail. Dalam satu rumah, isteri tuanya Siti Sarah melihat keserenakan Hajar dan Ismail bersama dengan suaminya, maka hati Siti Sarah tidak menjadi ketenangan, serabu. Dengan itu Siti Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati dia menjadi tenang. Dengan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim bawakan Siti Hajar jauh-jauh daripada Siti Sarah. Dengan perintah itu, walau sayang bagaimanapun, walau cinta bagaimanapun, tetapi dengan perintah Allah, maka Ibrahim pun sanggup membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang kecil yang bernama Ismail menuju ke padang pasir. Perjalanan yang agak jauh situ, bermalam-malam, hingga sampai kepada satu tempat. Di tempat tu bukit berkeliling. Tidak ada pohon kayu, tidak ada binatang, tidak ada walau siapa manusia pun. Maka sampai di situ, untanya berhenti. Untanya berhenti, maka perintahlah Ibrahim kepada Siti Hajar bahawa turun di sini. Maka Siti Hajar dan anaknya yang kecil pun turun di padang pasir yang tandus. Duduk di situ. Bahawa turun sudah, Ibrahim pun berpaling untuk meninggal. Lihatnya Siti Hajar, Ibrahim akan tinggalnya, terkejutlah dia dan menangis-nangis. Lari pegang kaki Ibrahim. Ibrahim sedang di atas unta. Hajar memegang kakinya dan bertanya-tanya, mengapa Abang Ibrahim nak tahu Hajar dan anak di sini ke? Ibrahim pun kelu lidahnya untuk berkata, nak katalah mana? Karena sayang dan rindu kepada anak dan isteri. Lalu itulah, satu patah pun tak boleh terbit daripada mulut Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar bertanya, ini adalah perintah Allah, Tuhanmu kah? Dengan satu kalimah Ibrahim menjawab ya. Dengan tawakal dan sabar dan beriman kepada Allah, Siti Hajar pun berkata, kalau perintah Allah, Allah takkan meninggal aku dan anakku di sini. Tentu sekali Allah akan menjaga. Dengan itu disuruhnya suaminya yang sayang itu meninggal dia di situ.
Dari itu Nabi Ibrahim pun berjalanlah terus hingga sampai ke jalan liku, hingga suk mata tak nampak dah. Maka Ibrahim berpaling kali yang akhir, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim